Okey, kamu dah baca yang suruh baca? Apa suruh baca? Logik sama pengurusan keuangan. Mau masuk logik dulu kah pengurusan keuangan dulu? Logik dulu. Logik dulu. Okey, logik. Kita masuk logik dulu. Okey, logik. Logik. Dalam logik kamu ada dua subtopik. Yang pertama adalah pasal pernyataan. Kedua pasal hujah. So dalam pernyataan, apa yang kamu belajar, yang kamu perlu tahu adalah apa itu pernyataan. So, yang pertama kamu nak tahu apa itu pernyataan. Apa itu pernyataan? Contoh pernyataan. Contoh sebuah kubuit 8 bucu. Okey, itu dah pernyataan. Okey, kalau contoh ayat bukan pernyataan, ya marilah kita pergi bermain, jom kita makan. Itu ayat-ayat arahan. So kamu kena tahu beza apa ayat pernyataan, apa arahan ataupun pertanyaan kah? Siapa nama kamu? Itu bukan pernyataan, itu pertanyaan. So pertama kamu kena tahu pasal apa itu ayat, apa itu pernyataan, statement. Pernyataannya adalah ayat yang kita memberitahu. Contohnya macam Fadlan ada di kota Kinabalu. Itu adalah pernyataan. Okey, tanpa kita mengira sama ada dia benar ataupun palsu. Kita tidak kira. Yang penting ayat itu ayat pernyataan, jadi itu ayat pernyataan. Okey, macam mana kita mau tentukan dia benar atau palsu? Macam mana kita mau menentukan pernyataan itu benar ataupun palsu? Aja? Ya, tengok ayat. Tengok apa yang dia cakap, apa isi dia. Contohnya tadi, kubuat mempunyai 8 bucu. Okey, betulkah kubuat mempunyai 8 bucu? Macam mana bentuk kubuat? Kubuat. Okey, ni square sama jangan dengan ni kubuat. Ini kubuat kan? Okay, ini kubuat. Okay, betulkah kubuat ni mempunyai 8 bucu? So, 1 bucu sini, 2 bucu sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, itu pernyataan yang benar. Kalau dia cakap kubuat mempunyai 7 bucu, dia pernyataan tapi palsu. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, apa itu pernyataan? Lepas tu macam mana kita menafikan pernyataan. Menafikan. Simbol dia ini. Itu simbol dia. Jangan simbol dia. Macam mana? Begini begini. Menafikan. So pernyataan macam contoh dia cakap kubuat itu mempunyai 10 bucu. So kita boleh menafikan. Menafikan maksudnya contoh kubuat tidak mempunyai, tidak. Kita just tambah dia tidak ataupun bukan. Tidak ataupun bukan. So menafikan ni dia boleh menjadikan sesuatu pernyataan tu benar ataupun jadi palsu. Contoh tadi pernyataan yang benar dia kubuat itu mempunyai 8 bucu. Kalau kita menafikan dia kubuat
tidak mempunyai 8 bucu. So dia berubah daripada pernyataan yang benar kepada pernyataan yang palsu. Dan dia boleh mengubah pernyataan yang palsu jadi pernyataan yang benar. Okey. Menafikan, lepas tu pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk. Oh, yang mana si Luqman? Oh ya, dia baru keluar kan semalam. Okay, pernyataan majmuk. So, macam mana pernyataan majmuk? Apa penyambung dia? Ada tak pernyataan majmuk? Ada kan pernyataan majmuk kan? Okay. Dan atau. Okay, so dalam pernyataan majmuk ni kamu perlu tahu macam mana mau menjadikan sesuatu pernyataan itu majmuk. Contoh tadi kuboid. So kuboid sini lagi ke sini. Ini apa? Ini kubus. Sini ni kubus lah, kubus lah. Jadi kan? Okey, kubus lah, anggap kubus ya. Okay, so contoh pernyataan majmuk, kuboid mempunyai 8 bucu, kubus mempunyai 8 bucu. Okay, so kuboid dan kubus mempunyai 8 bucu. Kasih gabung siap dia. Kasih gabung dan. Okay, kalau atau letak siap atau kuboid mempunyai 8 bucu, kubus mempunyai 8 bucu. So kita menjadi atau kuboid atau kubus mempunyai 8 bucu. Okay, sudah kita pandai macam mana kita buat pernyataan majmuk. Kita mau tentukan dia punya kebenaran. Okay, macam mana kita mau tentukan kebenaran? Dan atau ni masing-masing dia ada apa ni? Ada peraturan dia. Kalau dan pernyataan majmuk, kita perlukan dua pernyataan betul, benar. Maksudnya kalau pernyataan pertama dia dibaca, dua pernyataan benar. Pernyataan pertama dia kuboid mempunyai 8 bucu. Pernyataan kedua kubus mempunyai 8 bucu. Kalau dua-dua pernyataan benar, barulah pernyataan majmuk tu jadi benar. Okay, kalau atau dia hanya salah satu saja, satu pernyataan benar, hanya satu pernyataan benar, okey sudah. Okay, contoh dia cakap kuboid mempunyai 8 bucu, kubus mempunyai 7 bucu. Kuboid atau kubus mempunyai 8 bucu ataupun 7 bucu, gitulah. Maksudnya yang penting salah satu tu benar. Kuboid, contoh kuboid atau kubus mempunyai 8 bucu. Tapi ni duduk benar kan. Yang penting dia salah satu tu benar. Itu untuk majmuk. Okey, satu ada soalan. Ada soalan. Senang logik ni senang, dia berfikir siap. Kita fikir pernyataan dah. Okay, yang keempat, pasal implikasi. Kita sudah masuk implikasi. Implikasi ini adalah jika P maka Q. Okay, so jika P maka Q. So dia adalah pernyataan majmuk, cuma dalam bentuk implikasi. Kenapa implikasi kan? Implikasi ini kesan. Dia perkataan English, implication. Jika P maka Q. Maksudnya kalau P maka Q.
Okey, jika P maka Q ni pernyataan ni, ini adalah pernyataan tapi dalam bentuk implikasi. Ini pun kita boleh tentukan kebenaran dia dengan buat penafian. Jadi buat pertama kita implikasi, lepas tu kita terbalikkan dia jadi akas. Terbalik kepada implikasi adalah akas. Ada baca akas kan? Jumpa akas. So ini kita macam mana kita menilai kebenaran satu-satu pernyataan tu. So kalau implikasi jika P maka Q, dia punya akas adalah jika Q maka P. Nampak tak? Yang ni nampak sikit-sikit tu lah, yang ni kau faham. Jika P maka Q. So akas ni dia punya dikasih songsang lah. Jika Q maka P. Okay, lepas tu kita ada songsangan. Songsangan. Okay. Songsangan ni apa? Dia adalah penafian kepada implikasi. Kan? Dia adalah penafian kepada implikasi. So kalau implikasi dia jika P maka Q, so songsangan dia jika bukan P maka bukan Q. Bagus, pandai. Lepas songsangan kita ada kontra positif. Kontra positif adalah songsangan kepada akas. Songsangan penafian kepada akas. So kita punya akas jika Q, so kita punya kontra positif jika bukan Q maka bukan P. So kalau kita terbalik dia punya ayat ni, kita boleh jadikan pernyataan benar jadi palsu, jadi palsu jadi benar. Begitu. Itu pasal pernyataan. Itu sejak pasal pernyataan. Kan boleh? Ada ya? Jadi kan? Dia sampai itu saja. Lepas tu kita sudah masuk pergi hujah sudah. Apa? Contoh penyangkal. Contohnya, coba sebut contoh dia. Bukan semua poligon itu lah. Oh, maksudnya dia bagi penjelasan. Oh, itu apa dia, apa nama dia? Penyangkal. Contoh, okey, penyangkal. So penyangkal tu kalau ada ayat palsu kita nafikan, lepas tu kita beritahu kan kenapa dia palsu. Penyangkal ya, penyangkal. Contoh tadi apa? Poligon. Semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 180 darjah. Itu nak betul kan? So palsu sebab bukan semua kan. Pentagon mempunyai pedalaman 540. Ya, so bukan semua. Yang 180 ni segitiga saja sudut pedalaman dia. Segi 4 naik sudah, segi pentagon naik sudah. Heptagon pun naik sudah. Okey. Mau buat latihan ni? Kita cuba kita cuba jawab soalan buku teks tingkatan 4 ni kan. Mau jadi sejarah apa? Pulang kaji ke masuk form 4 lah. Masa exam. Okay. Ini kita exam kamu nanti sebagi ujung kelas lah. Sekarang jam 11.10. Jam 11.30 kah begitu. So logik
Kenyataan. Okey, kenyataan. Praktiskan diri. Okey. Ini kena hafal ni. Pernyataan implikasi. Implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Dia punya short form dia I ask. Dia punya I ask. Jadi implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Dua ni penafian. Songsangan penafian kepada implikasi, akas penafian kontrapositif, penafian kepada akas. Okey. Okey, kita praktiskan diri 3.1a. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Semua segi empat tepat ialah segi empat sama. Palsu ke benar? Palsu ke benar? Benar. Palsu ke benar? Palsu kan? Segi empat tepat lah kan? Segi empat sama ya segi empat sama. Okey, contoh penyangkal dia. Okay, cuba cek buku teks. Apa dia jawapan? Oh, kamu baru satu dapat buku teks kan? Baru satu apa? Siapa? Syakir punya. Oh, form 4 belum bagi lagi buku teks orang. Yang lain belum bagi ni. Nanti kamu minta sama orang. Okey, segi empat. Ya, sebab segi empat tepat tu dia dua sisi sama kan? Dia berpasangan saja. Kalau segi empat sama, semua sama. Semua sisi sama. Okey, B. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna boleh dibagi tepat dengan 5. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna boleh dibagi tepat dengan 5. Benarkah palsu? Apa itu nomor kuasa 2 sempurna? Ya, nombor yang kuasa 2 sempurna. Contoh nombor kuasa 2 sempurna apa? Contoh kuasa 2 sempurna. Contoh. 1 kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Macam mana kita mahu tentukan nombor kuasa 2 sempurna? Keterangan kalkulator punca kuasa 2. Punca kuasa 2 1 kita akan dapat 1. Okey, lagi punca kuasa 2. 1 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 3. Sini punca kuasa 4. 3 dapat ke? 2 3 dapat. Dah dapat kan? Ini perpuluhan. Ini 4 2 kan. Okey, punca kuasa 2 5. Dah dapat juga kan? 6 semua tu. Okey, nombor-nombor yang kita beli punca kuasa dia itu dipanggil sebagai kuasa 2 sempurna. Apa lagi contohnya? 6. Beli kuasa 2 kan? Tidak. 8. 9. 3 9. Ini adalah punca kuasa 2 sempurna. Okey, 10 dapatkan 11 12. Okey, 12 tu 25 5 kan? Okey, so 25. Ini
Ini sama dengan 5 kuasa 2. Okey, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna boleh dibagi tepat dengan 5. Okey, 25 boleh dibagi tepat dengan 5? Boleh kan? Okey, so dia benar. Sebab sebilangan, dia tidak cakap semua. Kalau dia cakap semua nombor kuasa 2 sempurna boleh dibagi tepat dengan 5, so dia salah. Tapi dia cakap sebilangan. Okey, so benar. Apa jawapan dia? Ini jawapan dia? Benar. Okey, benar. Okey, C. Benar, lepas tu apa dia punya ni? Ini siap benar siap. Oh, dia penyangkal ni kalau palsu jangan. Okey, 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Benarkah salah? Faktor tahu kan? Nombor yang kita boleh bagi tepat dengan nombor tu. Okay, contoh 5. Apa faktor bagi 5? 1. Okay. Apa lagi? Satu ini faktor bagi semua nombor faktor dengan 1 dengan 5. Tapi kita boleh bagi 5 bagi 1, 5 bagi 5, 5 bahagi 1, 5. Nombor lain kita akan dapat perpuluhan sudah. So untuk 5 ni faktor dia ada 2. Okay, 9 bagi 9 dapat 1. 9 bagi berapa ni? 3 dapat 3. 9 bagi 1 dapat 9. So ada 3. Okey, so ayat pernyataan dia 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Benarkah palsu? Benar, sebab dia cakap atau kan. Kalau dia cakap 5 dan 9 mempunyai 2 faktor, so itu kita kena buat dia kena dua-dua benar. So jawapannya benar kan? Jawapannya benar. Okey, benar. Okey, D. 36 ialah gandaan 4 dan gandaan 14. Benarkah salah? Gandaan tahu kan gandaan? Sifir 4 dengan sifir 14. So 4 kali 1, 4 kali 2. Paling senang mana? Bagi saya 36 bagi 4, 36 bagi 14. 36 bagi 4 dapat. Dapat. Okey, 36 bagi 14 tidak dapat kan? Okey, so benarkah palsu? Palsu sebab iya, sebab 36 tu bukan gandaan 14 kan? Saya jawab tu dan. Kalau dia cakap atau, ini akan jadi benar. Tapi dia minta dan, so ini dia akan jadi palsu. Okey, soalan seterusnya. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tulis pernyataan matematik yang dikehendaki. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, so A 100 tolak 77 sama dengan 1 asas 100 asas 8 tolak 77 asas 8 sama dengan 1. Penafian. Okey, so macam mana kita mau menafikan? So pertama kita jangan fikir dulu kebenaran dia. So dia minta tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. So ini adalah 100 asas 8 tolak dengan 77 asas 8. Belum masuk bang ini nombor asas sama dengan 1 asas 8. Dia minta penafian. Sekarang kita mau menafikan ni. Okay, ini adalah simbol. Ini simbol sini. Kalau dia dalam bentuk pernyataan, pernyataannya adalah 100 tolak 77 sama dengan 1 asas 8. So ini adalah simbol matematik. Okay, macam mana kita mau buat penafian dalam simbol ni? Okay, kita punya penafian
Pernyataan jadi cakap ini tolak ini, kita akan dapat ini. So, kalau kita menafikan, cakap ini tolak ini tidak sama dengan ini. Ini dia penafian, maksudnya tidak ataupun bukan. So ini sama dengan tidak sama dengan. Kalau bentuk kecuali dibentuk dalam ayat, kita letaklah tidak sama dengan. Tapi kalau dalam bentuk simbol begini, kita cross ya simbolnya. Okey. Besok sekarang kita mau menentukan kebenaran dia. Kalau sekiranya palsu, berikan contoh penyangkal untuk menyokong jawaban anda. Okey, ini nomor asas. Nomor asas kemana ke kualiti? Okey, coba pergi mode base number. Ya, base. Base n. Ya, base n. Okey, base n, lepas tu okey, DAC tu kan? Itu decimal. Decimal ni adalah nombor yang kita pakai sekarang. Daripada 0 sampai 9 ada 10 simbol, 10 digit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita panggil decimal. Okey, ini asas 8. Asas 8 ni maksudnya kita hanya pakai 8 simbol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 saja. Masuk 8 dia jadi 10 sudah. Dia patah balik pergi, kan kita sampai 9 kan kita patah balik pergi 1 kan. Lepas 9 kita akan patah balik pergi 1, 0. Terus 11. Sampai 19 patah balik pergi 2, 0. So kalau asas 8 dia sampai di 7 dia patah balik pergi 1. So asas 8 1 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 simbol. Lepas tu dia akan jadi 10, 11 sampai 17, 20. Okey, begitu. Okey, sekarang dah apa itu decimal kan? Okey. Tukar dia pergi cari apa kalau 8 oktagon, OCT. Ada kan situ di kalkulator? Dapat sudah, okta sudah. Coba. Mana original okta? Sudah, di mana? Di atas. Sudah di sini. Oh, di sini kan, di sini. Lihat. Oh. Okta. Bisa tekan sama dengan, tekan sama dengan di 100 tolak 37. Apa itu? Anjing. Dapat berapa? 001. So ada 1 kan? Isu 1 tu, so itulah jawapannya. So itu adalah benar. So pernyataan itu benar. Cuba cek jawapan. Palsu jawapannya. Itu hujah tu, bukan hujah. Itu masuk pernyataan ni. 3.1F nombor 2. 2A palsu. Ya, sebab kita buat penafian kan. Ini yang benar, terus kita buat penafian. So lepas tu dia cakap sikit, okey, lepas kita buat penafian, tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Okay, so ini adalah palsu sebab apa ayat penyangkal dah. Cari tulis. Palsu siapa lagi?
palsu. Oh, okey. So ini asal ya, kita buat penafian, dan penafian yang kita buat ini adalah palsu. Sebab ini tolak ini sama dengan 1. Ya. Okey. Bila ini nanti kita masuk ni balik kali. Nanti kita ada bab 2 kah, bab 1 kah? Bab 2. Bab 2 kan. Kita akan buat pengiraan gitu. KB, kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Okey, jadi kita fikir kebenaran dia. Betul apa yang kita buat penafian. Okey, kalau kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam, macam mana kita menafikan dia? Kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas seragam. Okey, apa itu keratan rentas? Iya, dia macam kalau kuboid kan gini kuboid kan. Kuboid apa itu? Kuboid. Kuboid. Ini kubus. Okey, ini ni keratan rentas. Semua yang dinding-dindingnya itu adalah keratan rentas dia. Okey. So, kita bilang kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Kalau kuboid berapa yang sama sini? Ini 1, 2, okey. Atas ni yang bawah dia sama kan? Ini, so ini sama. Ini dengan sini belakang sama. Okay, so benarkah palsu? Okay, kita punya penafian kuboid tidak mempunyai kan? Okay, so kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas. Okay, so benarkah palsu? Palsu. Kita punya pernyataan, kita punya penafian. Ya. Penafian tidak. Ya, tidak. So kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas seragam. Benar. Sebenar kan? Kuboid tidak mempunyai kan, sebab kuboid ni dia hanya berpasangan saja, atas bawah, kiri kanan, depan belakang yang sama. Kalau kubus semua sama kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 keratan rentas dia yang sama. Kisi, jika Y sama dengan 2X selari dengan 2X tolak 1, maka Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai keturunan yang sama. Okey, itu adalah implikasi. Bagi implikasi jika P maka Q. Okey, disuruh buat akas. Cara kita buat akas ni macam mana? Jika Q maka P. Okey, so kita punya akas jika sama dengan 2X dan sama dengan 2X tolak 1, maka bisa balik. Oh, ini kena habis. Jika Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai keturunan yang sama, maka Y sama dengan 2X dengan Y sama dengan 2X tolak 1, maka Y sama dengan 2X selari dengan Y sama dengan 2X tolak 1. Okey, benarkah palsu? Sini dia pasal keturunan kan? Dan dia bagi kita dua garis lurusnya rumus. Y sama dengan 2X. Ini satu lagi. Y sama dengan 2X tolak 1. Okey, dicakap keturunan dia sama. Okey, keturunan dia sama kan tidak? Tidak. Apa garis lurusnya ni? Y sama dengan Y sama dengan MX plus di sini mana yang keturunan? M kan?
Okey, so sini M kita sama kan tidak? Sama. So keturunan dia sama. Okey, so sini adalah benar. So itu benar. Benar. Okey. 2D terus seterusnya. Jika segitiga ABC bersudut tepat di C, bersudut tepat. Apa maksud bersudut tepat? Bersudut tepat. Bersudut tepat. Okey, nampak. Jika segitiga ABC bersudut tepat di C, maka C sama dengan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dia suruh buat songsangan. Songsangan. So apa itu songsangan? Songsangan adalah penafian kepada implikasi. So dia berikan sini implikasi dia, jika segitiga ABC bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so songsangan dia adalah jika jika segitiga ABC bukan bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 tidak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, benarkah palsu? Benar. Ini sangat benar. Bersudut tepat. Maksud bersudut tepat tak? Jadi kalau C kuasa 2 sama B kuasa 2, ini teori Pythagoras kan? Dia dapat bersudut tegak. Segitiga ABC. Segitiga ABC. Segitiga ABC. Ini bersudut tegak, bersudut tepat di C. Okey, soalan seterusnya E. Jika W kecil daripada 7, maka W kecil daripada 5. Disuruh buat kontra positif. Apa tu kontra positif? Penafian kepada akas. Okey, so kita buat akas dulu. So apa akas dia? Jika W kecil daripada 5, maka W kecil daripada 7. Okey, dia punya akas kan. Okey, kontra positif dia, jika W lebih besar daripada 5, maka W lebih besar daripada 7. Okey, benarkah palsu? Palsu kan? So kita punya kontra positif, kita cakap kalau W ni besar daripada 7, daripada 5, maka W besar daripada 7. So W besar daripada 5 tidak semestinya besar daripada 7 kan? Dia mungkin 6, mungkin 7. Bila besar daripada 7 ni maksudnya dia tidak termasuk 7, maksudnya besar daripada 8 lah kan? So W besar daripada 5 tidak semestinya besar daripada 7. Okey. Okey, hujah. Okey, itu saja dulu. Hujah ni, okey, hujah secara simpelnya, hujah ni kita terbagi kepada dua. Hujah ni satu didaktif, satu lagi induktif. Okay, didaktif ni apa? Didaktif ni adalah kita buat satu kesimpulan khusus daripada kesimpulan umum.
Contohnya Smithy pelajar dia semua hafal 10 juzuk, contoh pernyataannya. Okay, so Fadlan bersekolah di Smithy. So kita punya kesimpulan kita adalah Fadlan hafal 10 juzuk. Kita ambil kesimpulan khusus, kita buat kesimpulan khusus untuk Fadlan daripada kesimpulan yang umum. Okay, kalau induktif, kita buat satu kesimpulan khusus daripada pernyataan-pernyataan yang kita buat kesimpulan umum daripada pernyataan-pernyataan yang khusus ataupun premis-premis yang khusus. Okay, contohnya apa? Fadlan bersekolah di Smithy. Terus tu Firdaus bersekolah di Smithy. Umar Arif Umar bersekolah di Smithy. Okey, lepas tu kesimpulan yang kita boleh buat adalah pelajar di sekolah itu adalah pelajar lelaki. Semua pelajar di sekolah itu semua adalah pelajar lelaki. Contoh, Fadlan adalah seorang lelaki yang bersekolah di Smithy. Firdaus adalah seorang lelaki yang bersekolah di Smithy. Umar adalah seorang lelaki yang bersekolah di Smithy. Okay, so kesimpulan yang kita boleh buat adalah sekolah Smithy itu adalah sekolah lelaki. Kita ambil daripada pernyataan-pernyataan ataupun dia panggil premis-premis khusus, kita buat satu kesimpulan umum. Kalau deduktif, dia ada kesimpulan umum dan kita buat kesimpulan khusus berdasarkan daripada kesimpulan umum. Okey, itu saja. Nanti kita masuk lagi lah. Ini pun ada format-format juga. Jadi deduktif dengan induktif. Okay, ada soalan? Ada soalan. Okey. Okay, sekarang bagi kamu punya kertas sana.